Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu beginilah sikapnya PAS apabila mereka belum menjadi kerajaan dan akhirnya mereka memfitnah PH tentang loyalti minyak yang mereka dendangkan kepada rakyat yang ada di Kelantan supaya mempercayai mereka. Hari ini mereka berada dalam kerajaan, mereka senyap, sunyi, sepi, membisu. Dan saya akan paparkan video ini dulu. Kocok itu, pakai harap DAP. Kena tak kena DAP, siapa hari ni tak bayar royalti? Mahathir setuju dah. Dalam mesyuarat majlis keuangan negara. Waktu MP kita pergi jumpa Ambos, pergi sekali hari tu. Dia jawab dia akan bayar. Arah tu beg dah. Hak tak saya bayar atau waktu beg cek siapa dia? Lingua tu cerita nak betul kita tahu. Sebab dia menteri keuangan, cek dia kena waktu beg. Pejabat dia kena buat arah apa baru boleh tubik bayar royalti. Perdana Menteri arah pun Perdana Menteri tak boleh sign cek. Jadi masalah besar hari ni mengikut cerita siapa kitanya bukan Perdana Menteri. Hari ni masalah Perdana Menteri setuju bayar, Menteri Haiwan Ekonomi setuju bayar. Baru ni Datuk Seri Azmi mari jumpa MP. Setuju dia kata tak ada masalah apa, dia setuju bayar. Tapi ni lah kalau kita kata kakah Li Guaeng ni. Hal ni tak si waktu becek siapa hari ni. Ni noyak DAP ni. Hal ni hak kita duk belawai ni. Tu kita kena faham bagi lagu tu. Kita tu tunggu dari sebulan dua. Kalau tak mari juga pitih ni, kita setuju dah kita akan buat bayar ajak besar-besar ni. Kita akan tubik bermunajat kepada Allah SWT. Masa tu kita sebut seko-seko nama, hak mana hak sekat royalti ke Kelantan. Boleh tubik tu kan? Kamu nak tengok 9 bulan dulu. Biar tubik ramah. Sebab 9 bulan pun katanya insya-Allah kita akan buat semaya ajak. Cuma tak sampai mereka sebut nama lagi. Semaya ajak minta Tuhan mudah urusan kita. Sebab lo ni tak ada sempat sikit abuk. Baru ni dia kata. Okey, kawan-kawan dah tonton video itu dan kita boleh ulas berkenaan dengan bagaimana propaganda yang dibuatkan oleh pimpinan PAS ini supaya rakyat mempercayai mereka. Dan akhirnya mereka sendiri hari ini berada dalam kerajaan. Mereka tidak dendangkan lagi isu-isu loyalti minyak di Kelantan ini. Dan apa yang kita tahu semasa pemerintahan Pakatan Harapan itu, mereka masih boleh lagi dibayar loyalti minyak itu. Dan akhirnya mendapat manfaat yaitu membeli Mercedes untuk kegunaan pemimpin-pemimpin PAS di Kelantan. Bukannya menggunakan wang esan itu untuk membantu rakyat. Jadi inilah yang kita lihat. Yang mereka dendangkan seolah-olahnya DAP itu adalah perosak. DAP itulah yang patut ditolak kerana Lim Guan Eng menjadi Menteri Keuangan. Tetapi hari ini apa yang kita lihat, mereka berada dalam kerajaan. Menteri Keuangan itu bukan lagi Lim Guan Eng. Mereka tidak berani berbunyi dan akhirnya mereka berdiam diri. Inilah cara pimpinan PAS. Inilah munafiknya cara pimpinan mereka yang betul-betul menyusahkan rakyat Malaysia. Akhirnya PAS yang ada dalam kerajaan hari ini, pimpinan PAS termasuk Presiden PAS berada dalam kerajaan hari ini. Menjadi duta bertaraf menteri, duta khas bertaraf menteri yang tidak ada fungsi sama sekali. Dan akhirnya hari ini kita dengar mereka mengambil jawatan untuk mereka mendapatkan gaji, untuk mendapatkan ganjaran yang mana itu duit rakyat. Yang mana hari ini kita tengok pemimpin PAS sibuk berkempen, bukan sibuk membantu rakyat. Kempen mereka juga berbau kepada perkauman, berbau kepada keagamaan, yang mana dia tidak sedar bahawa duit gaji mereka hari ini adalah dibayar dengan duit rakyat. Walaupun duit dengan mereka yang menjadi adun di Kelantan sekalipun, kita ada peruntukan daripada kerajaan pusat untuk setiap negeri. Inilah yang mereka gunakan untuk mereka hidup, untuk mereka memberi makan kepada anak bini. Tetapi mereka mengkritik semua rakyat, semua pemimpin yang mereka rasakan bahawa tidak sehaluan dengan parti PAS ini. Hari ini mereka mengkritik DAP kononnya berada dalam kerajaan, menyekat peruntukan mereka. Jelas kita lihat bahawa permainan politik mereka hanya untuk mengambil undi daripada orang-orang Melayu, orang-orang Islam untuk menyokong mereka. Yang kononnya mereka itu yang terbaik. Tetapi hakikatnya kita boleh lihat hari ini apa permainan politik mereka. Dan akhirnya apabila mereka masuk dalam kerajaan, hari ini mereka begitu angkuh seolah-olah kerajaan ini adalah kerajaan mandat rakyat. Tetapi PAS harus sedar bahawa ini kerajaan bukan mandat rakyat.
Ini pun masih ada hati lagi PAS nak memikirkan bahawa mereka layak untuk memikirkan bahawa mereka nak jadi Perdana Menteri. Mereka nak menjadi timbalan Perdana Menteri. PAS hanya ada 18 kerusi bertanding 158 kerusi. Mungkin lepas ini PRU ke-15, PAS terus akan pupus dan mungkin hilang kerusi. Mungkin akan menang 1-2 kerusi saja. Dan cita-cita PAS adalah nak mengambil Selangor itu untuk mereka takbirkan. Saya rasa kalau rakyat di Selangor merasakan hendak seperti negeri Kelantan yang ditabik oleh kerajaan PAS, maka silakan beri kemenangan kepada PAS. Kita lihat apa yang Kerajaan Pakatan Harapan telah buat di negeri Pulau Pinang, di negeri Selangor, sekarang ni negeri Sembilan. Hasilnya mula melonjak, akhirnya kerajaan yang mereka kata kerajaan DAP lah sebagainya. Hari ini Pulau Pinang mempunyai kewangan yang kukuh. Tetapi apa yang berlaku di negeri Kelantan? Mereka mengharapkan ihsan dan akhirnya dapat duit pembeli masjid. Ini adalah satu pembohongan politik yang nyata. Inilah hujah-hujah yang kita boleh dengar seperti mana tadi itu. Mereka akan mainkan isu keagamaan. Mereka menuduh parti DAP ini yang duduk dalam kerajaan seolah-olah DAP yang menguasai kerajaan itu. Inilah permainan mereka yang akhirnya orang kampung, orang tua yang tidak memahami politik ini terjerat dengan kata-kata pemimpin PAS ini. Kita perlu menolak pimpinan parti yang seperti ini kerana mereka ini terlalu resis. Bagaimana mereka nak memimpin seluruh negara ni? Saya rasa kalau PAS memimpin negara ini, mereka tidak tahu bagaimana nak mentadbir negara ini untuk ekonomi, bagaimana nak mencari pelabur, bagaimana mereka nak melihat kepada masalah rakyat ini. Kerana otak-otak pemimpin ini hanya mengharapkan mereka duduk dalam kerajaan, dapat jawatan tinggi, akhirnya kerja orang lain buat, mereka tidak tahu merancang. Mereka tidak tahu nak buat kerja. Kalau kita lihat apa yang berlaku di negeri pimpinan PAS, kita boleh baca bahawa mereka tidak bagus dalam mengurus takbir negeri-negeri ini. Kalau mereka betul-betul pandai, hari ini PAS berada dalam kerajaan. Saya rasa menteri-menteri yang ada dalam PAS hari ini, dia bergerak seluruh negara. Dia bergerak untuk menunjukkan bahawa apa kerja mereka, apa dia sebenarnya kementerian mereka buat, apa sebenarnya mereka buat dalam kementerian. Tetapi hari ini kita lihat tidak ada semua itu. Itu hanyalah pembohongan semata-mata yang mana mereka nak duduk dalam pentadbiran negara ini untuk menumpang. PAS tidak akan mendapat kerusi banyak. Kalau hari ini PRU ke-14 kita lihat PAS berada 18 kerusi. Lepas ini PAS mungkin akan merosot lagi kerusinya kerana rakyat akan tolak. Dan kenapa PAS masih ada ruang tempoh hari? Kerana kita tahu jawapan yang kita tidak dapat tak dapat terima daripada Presiden PAS adalah duit yang UMNO bagi, duit daripada 1MDB yang dikatakan juga 90 juta belum pernah dijawab oleh Presiden PAS. Jadi, bagaimana kita rakyat nak mempercayai PAS ini? PAS hanya pandai bermain dengan kata-kata, tetapi pelaksanaan gagal. Tidak ada pun kita nampak hala tuju pemimpin PAS adalah kerajaan hari ini. Kenapa Perdana Menteri ataupun Perdana Menteri yang sebelum-sebelum ini, apabila PAS berada dalam kerajaan, mereka terpaksa isi orang PAS di dalam pentadbiran negara ini? Kerana itu sajalah orang-orang yang ada, ahli-ahli parlimen yang bersama dengan kerajaan waktu itu untuk membentuk kerajaan. Jika ada yang lain, mereka pun tak nak guna orang-orang PAS ni. Kerana sudah jelas kita lihat. Hari ini PAS berada dalam kerajaan. Orang-orang PAS berapa ramai duduk dalam GLC, pegang jawatan-jawatan penting tetapi tidak ada fungsi. Memang betul-betul makan gaji buta. Ini hakikat. Jadi, kita perlu menolak pimpinan PAS ini. Kerana mereka ini adalah tidak mempunyai value kepada kita rakyat Malaysia ni. Mereka hanya mainkan isu perkauman dan akhirnya politik mereka hari ini berada dalam kerajaan, mereka makan gaji buta, mereka makan duit daripada hasil rakyat, mereka tidak sedar apabila mereka nak ceritakan tentang perkauman, keagamaan, mereka tidak sedar bahawa duit yang ada di pusat untuk membayar gaji mereka itu adalah gaji yang mereka terima itu adalah daripada hasil duit rakyat. Jadi mereka tidak pernah sedar, mereka rasa seolah-olah mereka lah yang terhebat. Mereka ingat ni Malaysia ni PAS punya ke? Malaysia ini adalah kepunyaan semua kita orang Malaysia ini. Politik ini adalah untuk kita membentuk kita punya negara ini supaya ke arah kecemerlangan. Bukan milik PAS. Jadi itu yang saya boleh hujah
berkenaan dengan isu ini agar rakyat paham dan jangan terlalu fanatik dengan isu-isu yang dimainkan oleh PAS ni. Kita tidak boleh ikut rentaknya. Ikut rentak permainan parti yang seperti PAS ini hancur negara. Singapura itu maju adalah disebabkan tidak ada PAS dan UMNO. Itu saja jawapannya. Sekian, terima kasih.